Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar buku mata pelajaran sirah. Okay. So hari ini sebelum kita mula, kita baca doa belajar. Okay, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah buka pintu hati kita untuk mendapat ilmu. Okay. Okay, dah baca kan semua? Baca sendiri kan? Okay, hari ini Ustaz akan mengajar kamu mata pelajaran sirah. Pelajaran 2. Tajuknya Hijrah ke Madinah, muka surat 7. Okay. Jadi awak semua boleh buka muka surat 7. Okay. Apa yang ada dekat situ? Yang pertama sekali, pengertian hijrah. Pengertian hijrah pada bahasa, iaitu maksud yang umum. Maksud hijrah tu apa? Dari segi bahasa, berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang baharu. Maksudnya contoh, daripada rumah yang lama awak pindah ke rumah baharu. Itu maksud hijrah dari segi umum. Itu maksud dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, hijrah ni maksud dia perpindahan Rasulullah dan orang Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu maksud yang lebih terperinci, sebab tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, nak kita kongsikan hijrah ke Madinah, berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad. Okey, itu maksud istilah. Dari yang khusus, maksudnya perpindahan Rasulullah dan orang Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Jadi buka muka surat sebelah, muka surat 8. Seterusnya kita akan teruskan dengan yang seterusnya, tarikh hijrah, iaitu tarikh bila waktu Nabi Muhammad dan orang Islam berhijrah. Jadi tarikhnya Rasulullah berhijrah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan baginda, bersamaan tahun 622 Miladiyah. Miladiyah ni maksudnya lebih kurang Masihi lah. Kalau 12 Rabiul Awal ni bulan Islam, tahun 622 Miladiyah. Okey, itu tarikh dia. Kena ingat tu. Tarikh penting tu. Okey, seterusnya kita teruskan dengan sebab berlaku hijrah. Kenapa Nabi Muhammad dengan orang Islam ni berhijrah tiba-tiba kan? Mesti ada sebab dia. Takkanlah tiba-tiba nak berhijrah. Contoh kita nak pindah rumah, mestilah kena ada sebab kenapa nak pindah rumah. Salah satunya mungkin sebab tempat kita yang lama biasa kena banjir ke, kan tak selamat, ataupun ayah pindah tempat kerja kan. Ada sebab-sebab dia. Macam tu juga Nabi Muhammad dengan orang Islam, ada sebab-sebab dia kenapa mereka semua berhijrah. Okey, sebab yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Nabi Muhammad dan orang Islam berhijrah ke Madinah sebab Allah yang perintahkan. Kalau tak, Nabi Muhammad takkan hijrah. Nabi tidak akan berhijrah ke Madinah kalau bukan sebab perintah Allah. Nak melaksanakan perintah Allah itu adalah wajib. Okey, yang kedua, kenapa Nabi berhijrah? Sebab yang kedua, menyebarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Sebab yang kedua, Nabi nak sebarkan agama Islam dekat penduduk Madinah pula. Kan? Sebab kat kota Madinah, Nabi sebarkan agama Islam. Orang kafir Quraisy tidak terima. Orang kafir Quraisy menghina, orang kafir Quraisy buat macam-macam dekat Nabi dan orang Islam. Okey. Jadi bila Allah dah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah, alasan yang kedua untuk Nabi nak sebarkan agama Islam. Okey. Sebab yang ketiga, Nabi berhijrah, orang Islam berhijrah, sebabnya kematian pakcik Nabi, bapa saudara Nabi Abu Talib, dan isteri pertama Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah. Mereka berdua ni lah orang kuat, maksudnya orang kanan Nabi Muhammad, yang banyak bantu Nabi Muhammad semasa menyampaikan dakwah di kota Mekah. Jadi bila dua orang kuat Nabi Muhammad ni dah tak ada, pakcik Nabi dah meninggal, isteri Nabi pun dah meninggal, jadi orang Quraisy, orang kafir Quraisy makin kuat kan. Dia orang boleh, orang kata, makin senang nak ganggu Nabi, sebab dah tak ada orang yang backup Nabi, dah tak ada orang yang boleh tolong Nabi.
Orang kanan Nabi dah meninggal, dah tak ada. Jadi itu sebab yang ketiga kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, yang keempat, okey, yang terakhir sebab dia permintaan penduduk Yathrib. Yathrib tu nama bagi kota Madinah. Nama asal kota Madinah adalah Yathrib. Permintaan orang penduduk Yathrib selepas Bai'ah Aqabah pertama. Bai'ah Aqabah ni maksudnya perjanjian antara mereka dengan Nabi Muhammad. Adalah kisah dia. Tapi kita bukan nak cerita kisah Aqabah tu apa, Bai'ah tu apa, tapi kita nak cerita sebab kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Okey? Jadi kita ambil 4 sebab. Dia ada banyak sebab, tapi kita ambil 4 yang mudah untuk kita sama-sama faham. Okey? Jadi seterusnya kita buka muka surat 11. Okey? Apa yang ada dekat muka surat 11 tu? Yang ada kita nak ceritakan sahabat-sahabat yang terlibat dalam hijrah dan peranan-peranan mereka. Peranan ni maksudnya kerja-kerja diorang lah. Tugas-tugas diorang. Tugas-tugas sahabat-sahabat Nabi. Okay? Yang pertama sekali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang ketiga, Abdullah bin Abu Bakar. Yang keempat, Amir bin Fuhairah. Dan ada lagi dekat muka surat sebelah. Nanti kita akan sebutlah. Okey, yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Peranan dia apa? Peranan Sayyidina Abu Bakar, dia mengiringi dan teman Nabi sepanjang penghijrahan Nabi, perjalanan Nabi ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar lah yang teman Nabi. Mereka berdua sampai ke kota Madinah. Kemudian peranan Sayyidina Ali apa? Dia menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur baginda. Ada kisah dia juga. Ada kisah dia dekat muka surat 9. Boleh bacalah dekat situ apa kisah dia, macam mana kisah dia. Baru awak boleh tahu. Kalau saya nak sebut kat sini memang tak cukup masa. Okey. Jadinya Sayyidina Ali ni tugas dia ganti tempat tidur Nabi. Maksudnya tempat yang biasa Nabi tidur, dia yang ganti tempat tu. Dia yang tidur kat tempat tu sebab Nabi nak berhijrah ke Madinah. Sayyidina Ali berhijrah lambat. Sebab Nabi Muhammad Allah dah perintahkan, jadinya orang kaum Quraisy pun nak bunuh Nabi. Jadi Nabi minta Sayyidina Ali tidur kat tempat Nabi sewaktu Nabi hendak keluar berhijrah ke Madinah. Okey. Yang seterusnya Abdullah bin Abu Bakar. Ini anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang teman Nabi. Apa tugas dia pula? Dia ni jadi pengintip. Kalau bahasa Inggeris jadi spy. Jadi mata-mata Nabi Muhammad untuk dapatkan maklumat rancangan kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Dia jadi spy. Dia tengok, okey, orang Quraisy ni nak buat apa pula lepas ni? Nak ke mana? Dia akan sampaikan dekat Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, ayah dia. Dekat mana? Waktu tu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Okey, seterusnya yang keempat, Amir bin Fuhairah. Hamba. Tugas dia apa? Dia ni hamba. Ni tugas dia mengembala kambing. Dia akan bawa kambingnya untuk menghapuskan jejak kaki Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Bekas-bekas jejak tu dia bawa kambing untuk hapuskan dengan menggunakan tapak-tapak kaki kambing. Okey. Okey, buka surat 12. Kat situ ada lagi 3 orang. Sahabat yang bantu Nabi sewaktu hijrah. Siapa dia? Yang kelima, Abdullah bin Uraiqid. Yang keenam, Asma binti Abu Bakar. Yang ketujuh, Aisyah binti Abu Bakar. Abdullah bin Uraiqid ni pula, tugas dia ni menjadi penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Dia yang bawa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, dia tunjuk jalan. Lalu sini, sampailah ke kota Madinah. Itu tugas dia. Kalau sekarang Google Map lah. Tapi zaman dulu tak ada Google Map. Jadi guna orang. Okay. Yang seterusnya yang keenam, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni anak Sayyidina Abu Bakar. Tugas dia jadi tukang bawa makanan semasa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi dekat Gua Sur. Dialah yang hantar makanan hari-hari. Yang terakhir, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Dia ni apa tugas dia? Dialah orang yang menceritakan peristiwa penghijrahan Nabi. Dialah yang mengeluarkan hadis. Dia bagi tahu dalam hadis tentang peristiwa penghijrahan Nabi. Kalau tak, kita tak tahulah macam mana penghijrahan Nabi. Kita takkan tahu. Ini semua peranan-peranan sahabat-sahabat Nabi ni semua penting dalam penceritaan untuk kita tahu. Okey, dan yang terakhir,
Ustaz nak bagi tahu berkenaan dengan kesan hijrah. Okey, apa kesan hijrah Nabi Muhammad dan orang Islam ke kota Madinah? Apa yang jadi? Yang pertama, sebab Nabi berhijrah dan orang Islam berhijrah ke kota Madinah, kaum Ansar iaitu puak Aus dan Khazraj dan kaum Muhajirin. Muhajirin ni orang yang berhijrah iaitu orang Islam yang bersama dengan Nabi dekat kota Mekah. Mereka telah bersatu. Maksudnya Nabi menyatukan antara kedua-duanya menjadi saudara. Okey, yang kedua, amalan akidah dan ibadat macam solat, zikir, puasa, zakat dan sebagainya, orang Islam dapat melakukan dengan aman. Tak ada yang orang kata kacau, tak ada yang mengganggu, tak ada yang menghalang. Dapat buat dengan aman dan damai. Kemudian yang ketiga, kota Madinah ni bila Nabi berhijrah, kota Madinah ni adalah negara Islam yang pertama wujud di dunia zaman Nabi Muhammad. Bila Nabi berhijrah aja, Nabi lah jadi ketua, Nabi Muhammad yang jadi ketua dekat kota Madinah. Jadi macam sekarang ni Perdana Menteri lah. Contoh, macam tu. Negara Islam pertama. Okey. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sebenarnya, yang kedua terakhir, umat Islam terselamat daripada penindasan kaum musyrikin Mekah. Bila dah berhijrah, kaum musyrikin Mekah tak boleh masuk. Tak ada siapa nak menindas, tak ada siapa nak seksa orang Islam. Diorang terselamat. Dan yang terakhir, baru akhir kan. Nak akhir je bila nak habis. Yang terakhir, agama Islam semakin tersebar luas. Jadinya, dengan sebab Nabi berhijrah, orang Islam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, akhirnya kita ni dapatlah menjadi orang Islam. Itulah kesan dia yang kita dapat lihat bila Nabi berhijrah. Okey. Jadinya cukup sekadar ini. Panjang juga Ustaz dah bercakap. Lebih kurang Ustaz rasa dah 12 minit. Okey, harap awak semua faham. Awak boleh dapat. Kalau tak faham nanti naik sekolah boleh bertanyalah. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan sama-samalah kita dapat faham apa yang disampaikan. Okey, macam biasa, baca, tengok, fahamkan. Okey, apa yang baik daripada Allah, yang kurang dan lemah tu daripada Ustaz. Okey, Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.